افتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد, kita sambung lagi muzakarah kitab Baquratul Amani. Masih lagi dalam khutbah kita. Qala Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya Tuhan, menerang tu dengan nur iman, dan menetapkan dia hati kekasih padanya, yakni pada iman ataupun pada nur iman, dengan terus pengetahuan. Jadi kita masih dalam puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalunya kita telah membahaskan sedikitlah tentang puji bagi Allah, yakni alhamdulillah. Apa maknanya? Puji-pujian itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puji Allah itu kerana apa? Ini orang panggil ta'liqul hukmi bil mushtaqi yu'linu bi'illiyati ma minhu lishtiqaq. Mentaklikkan hukum dengan benda yang dimushtaqkan, supaya diberi ketahuikan barang yang dimushtaqkan daripada barang itu oleh benda yang terbit daripadanya. Yang puji Allah Ta'ala tu ditaklik, digantungkan. Kerana apa memuji Allah Ta'ala? Seolah-olahnya menempati pada ilat pun boleh, ataupun nak menerangkan tentang Allah itu siapa, sifatnya bagaimana pun boleh. Maka Tuhan, yakni siapa Allah? Allah itu ialah Tuhan. Boleh tak? Nak jadikan bayan, dia panggil itu ni, nak menyatakan siapa Allah, sifat bagi Allah. Ataupun kita jadikan puji itu digantungkan, ditaklikkan puji itu. Kerana apa kita pujikan Allah Ta'ala? Puji-pujian itu bagi Allah Ta'ala. Kerana apa puji Allah Ta'ala? Ta'liqul hukmi, mana menggantungkan hukum. Sabit puji itu bagi Allah Ta'ala, ditaklikkan dia li ajli, kerana Allah Ta'ala tu ialah Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya Tuhan. Boleh tak? Dua cara itu orang panggil ibarat lah, ibarat kitab. Orang mengaji di pondok begitulah. Tapi kita di surau ni kalau bahas tu pula pening tak bergerak lah kita jawab dia ni. Begitulah. Baik. Jadi kerana apa puji-pujian itu bagi Allah? Boleh tak itu? Atau siapakah Allah itu? Boleh tak? Kalau kita nak buat jadi ta'liqul hukmi, mana kerana apa puji-pujian itu mustahak bagi Allah atau milik bagi Allah, mustahiqun lillah, hak Allah Ta'ala belaka puji itu. Tak kira lah kita puji kita sama kita ke, atau kita puji Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala puji hamba dia, ataupun Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Semua puji tadi itu lillah, mustahiqun lillah. Lam pada lillah tu orang panggil lam lilistihqaqi, lilistihqaqi, tembus kepada Allah Ta'ala belaka, hak Allah Ta'ala belaka.
Orang lain pada Allah Ta'ala tak layak nak dapatkan puji tersebut. Gitu. Dan alif lam pada kata alhamdu tu selain daripada alif lam lil jinsi, ataupun alif lam lil istighraqi, menghabisi sekalian puji. Sekalian puji menghabisi semua puji. Tak kira siapa puji siapa, semua jenis puji tu mustahak bagi Allah Ta'ala. Yang ni apa? Hak Allah, bukan hak orang lain pada Allah. Maka sebab tu bila orang puji kita, kita tergemah, lebih hidung sorang-sorang kat ni. Orang panggil tak sedar diri nak mampus dia panggil. Lagu tu. Kerana bila orang puji kita, kita kena hakak kembali pada Allah. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Masya Allah, ini barang yang dikehendaki oleh Allah lah. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada akulah. Bukan semata-mata daripada kehaibatan aku, kemampuan aku, kebolehan aku. Kemudiannya hari ini kerana apa puji-pujian itu semua hak Allah belaka. Gitu. Ataupun Allah itu siapa? Boleh juga nak bayan pada kata Allah pun boleh. Atau kita nak jadikan dia tu ta'liqul hukmi bil mustaqi yu'linu bi'illiyati ma min hulistiqaqi pun boleh. Itu kaedah tu panjang sikit dalam ilmu bayan kalau tak silap. Kalau ilmu badi' gitulah. Dalam kitab apa Hasyiah Samarqandi kalau tak silap. Kerana apa puji-pujian itu bagi Allah? Hak Allah. Kerana bubuh kerana li ajli kerana Allah Ta'ala tu ialah Tuhan yang menerangkan. Boleh tak nak jadikan ta'liqul hukmi? Ataupun siapakah Allah? Allah itu ialah Tuhan, ilah atau Rabb, boleh Tuhan. Daripada terjemah lafaz Rabb pun betul, diterjemah dengan lafaz ilah pun betul. Tetapi ilah uluhiyah, Tuhan yang mempunyai segala sifat-sifat yang menyebabkan kita semua ni yang melayakkan diri dia tu disembah. Kemudiannya Rabb, dialah yang menyebabkan kita ni tak boleh lepas dengan dia. Gitu. Ada sedikit bezalah. Tetapi Allah Ta'ala letak dalam satu ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengok, Alhamdulillah uluhiyah, Rabbil Alamin rububiyah. Tengok. Bermakna kita orang mukmin ni, orang Islam ni, kita tak membahagi-bahagi dah tauhid itu. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tak. Bahkan kita mengesahkan Allah Ta'ala dari segi i'tiqad, dan kita pun hanya ibadat kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak kepada lain daripada Allah. Tak ada kita pergi sembah kubur, tidak ada kita pergi sembah hantu-hantu, ataupun dewa-dewa gentayangan apa, tak ada. Ni orang dulu mungkinlah, orang dulu dia jamu pulut kuning bawah pokok besar. Lalu Islam hari ni hapus semua tu. Maka kita buat makan tu bukan nak jamu hantu, nak jamu orang. Mana tahlil arwah dia kata ni, bukan nak jamu arwah hok mari duk ita tengok. Tak sama tu. Kalau orang bukan Islam, mungkinlah dia letak buah limau ke buah anggur, buah oring untuk jamukan roh-roh hok mari. Padahal bukan roh tu makan, orang lain budak-budak je kutip makan. Kita dah orang Islam tak ada nak jamu roh tak makan dah nasi kerabu. Yang makannya kita yang belum keluar roh daripada jasadnya makan nasi kerabu. Roh tak makan dah. Roh tak perlu pakaian, tak perlu tempat tinggal, tak perlu kereta, mobil, tak perlu minyak, tak perlu map location nak ke mana-mana. Dia duduk di alam arwah, di alam barzakh, dan dia tu roh yang mana keadaan roh tu tidaklah seperti keadaan jasad, benda yang diberhajatkan kepadanya. Apa dia roh ni? Tak usah tanya ambo-ambo pun tak tahu juga dari sini. Kiralah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bila orang tanya kepada dia, maka Allah Ta'ala ajar jawab, yas'alunaka 'anir ruh. Menanya kepada engkau oleh manusia tentang ruh. Qul, jawab olehmu pada orang yang menanya tu, qulir ruhu min amri rabbi. Jawab kepada dia, ruh tu urusan Tuhanku. Maka kita tak bolehlah nak memandai-mandai tentang
urusan Allah Ta'ala, serah pada Allah Ta'ala lah. Tapi kita percaya bahawasanya kita ni ada roh dan jasad. Rohani lain, jasad lain. Maka bila rohani yang melakukan maksiat, maka jasad juga tu sakit, dikenakan azab. Tengok macam kita lah, kita nak naik motor, kita hati roh kita ni nak bawa laju, tekan minyak, terbalik metal. Maka bila aksiden, adakah roh saja sakit, jasad tak sakit kah? Jasad pun sakit juga. Tak betul orang kata kita akhirat esok yang dibakar oleh Allah dalam neraka roh, jasad tak ada. Itu puak-puak falasifah tu. Hati-hati. Ini banyak meresap dalam puak-puak orang yang nak mendakwa diri orang tasawuf, orang tariqah. Dia tak sih semayang, dia tak sih puasa, tak sih berzakat. Kenapa? Karena dia kata ibadatul badan, ibadatul mal. Sedangkan kita bila mati, jasad ni jadi makanan ulat dalam kubur dah. Harta kita pun turun pusaka pada keturunan kita dah. Yang benar-benar bangkit kembali kepada Allah hanyalah roh. Tengok, ini ajaran sesat tu. Jangan diiktikad begitu. Hati-hati kalau ada syekh-syekh ke, tuk-tuk guru ke hak ceramah lagu tu, wih nyepak atas muka lalu. Kufur iktikad gitu. Kufur. Bukan pasik-pasik mubtadi' dah. Bisalasatin kafaral falasifatul idah. Dikafirkan puak falasifah tu dengan sebab 3 perkara yang diiktikad oleh puak mereka. Idza ankaruha wahyal musbatah, kerana mereka mengingkarkan 3 perkara tersebut, padahal 3 perkara tersebut ialah perkara yang sabit dengan nas yang mutawatir. Mana? Ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi. Mereka mengatakan Allah Ta'ala tu hanya tahu kulli, tidak tahu juz'i. Allah Ta'ala hanya tahu pasir di pantai, dan tidak tahu Allah Ta'ala berapa butirkah pasir di pantai. Itu kufur buat falasifah. Wa hudusu awalimi, baharu alam. Mereka kata dak, alam ni qadim. Sama ada qadim dengan ta'liliyah atau qadim dengan tabi'iyah. Itu kedua-dua mazhab falasifah yang kufur kedua-duanya. Itu nanti lagi kita akan masuklah perbahasannya. Lepas tu wa hasyru li ajsadin wa kanat mayyitah, dan dihimpunkan di padang mahsyar akhirat esok dengan jasad, padahal kita semuanya telah pun jadi bangkai sebelum daripada ditiup sangkakala yang kedua. Kata puak Mu'tazilah, tidak dihimpun dengan jasad, hanya dengan roh. Roh saja yang akan masuk neraka, roh saja yang masuk syurga. Kita tak, jasad ni akan kembali bangkit di yaumil akhirah, hari akhir. Belum yaumil akhirah tu, lepas kita berpisah roh dengan jasad, kita akan masuk dalam alam kubur ataupun alam barzakh. Itu memanglah tidak dengan jasad lah, dengan roh. Tapi bila kita bangkit daripada kubur masing-masing nanti, kita akan diazabkan oleh Allah kerana roh yang jahat, maka jasad juga menanggung azab. Roh yang baik, maka jasad juga menanggung nikmat. Itu ni lagu tu. Tapi bukan jasad ni lah, jasad yang lain lah. Bagi orang yang mukmin, cantik, rupawan rupa dia, tak ada tua-tua dah, muda semua. Tu lagu tu. Jadi Tuhan ni boleh kita kata ilah atau Rabb, sama saja. Jangan kita jadi macam puak satu golongan tu, dia kata Rabb ni tauhid rububiyah ni orang kafir pun iktikad. Dah ni. Tauhid uluhiyah tu baru jadi mukmin. Ada puak, orang panggil puak Wahabiyah. Ada orang Wahabi ke sini? Ada marah. Nampak nak marah tu? Agak ada Wahabi sini. Puak Wahabiyah. Dia kata apa? Tauhid ni ada 2. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ya, kita pun kata uluhiyah rububiyah. Tapi tauhid kedua-duanya, kita orang mukmin telah mentauhid dah kedua-dua. Tiap-tiap semaya tu wajib, rukun qauli, duk kata sama alhamdulillahi rabbil alamin. Tiap-tiap kali dalam semaya duk kata sama rububiyah uluhiyah. Kita pun iktikad Allah tu ilah, dan kita pun menyembah hanya pada Allah, dia Rabb kita. Tiba-tiba puak ni dia kata tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bawa tu ialah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Kenapa?
kerana tauhid rububiyah ni orang kafir pun ada, orang musyrikin pun ada, dia orang kata gitu. Ini satu benda yang pelik lah, orang panggil tanaqud, benda yang jadi bercanggah. Kenapa? Bagaimana orang musyrikin tu dikatakan tauhid sedangkan mereka tu musyrik? Mereka menyengutui Allah, mensyirikkan Allah, mengiktikadkan Allah Ta'ala tu tidak satu, tidak menunggal pada zat, pada sifat dan pada af'alnya. Bahkan ada lain pada Allah seperti Allah, sama ada zat ke atau sifat ke atau af'al ke. Mereka ni bukan tauhid, mereka musyrik. Mereka menjadikan berhala-berhala mereka tu sebagai andada, sebagai sesembahan mereka. Sembah berhala betul-betul. Mereka jadikan berhala tu sebagai wasitah, tawassut. Diiktikadkan berhala ni pun ada power seperti Tuhan juga. Kira macam Dragon Ball lah. Dia boleh bagi power, pergi mari transfer. Lagu tu Tuhan bagi power dah kepada berhala ni. Hak nak bagi azab nama bagian, hak nak bagi nikmat bagian, hak nak ampun dosa nama bagian. Al-Lata, Al-Uzza ke apa pelik-pelik saja nama kita pun tak ingat dah. Maka itu bukan ahli tauhid, itu ahli musyrik. Bagaimana orang kafir musyrikin tapi dinamakan ahli tauhid rububiyah? Pelik. Tak pelik ke? Kalau tuan-tuan tak belik, bermakna tuan-tuan jadi bengong supaya apa-apa dia jugalah. Boleh juga orang kafir pun kita kata ahli tauhid rububiyah. Kalau buat dia tu ahli tauhid, apa hikmah Rasulullah diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan tauhid? Ja'a bit tauhidi, datang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid. Tiba-tiba ahli musyrikin tu telah tauhid dah, tauhid rububiyah ya bagi. Ikut mana? Mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka ahli musyrik. Patut kita orang mukmin ni memang kita i'tikad Allah Taala Tuhan kita, dan kita memang sembah hanya pada Allah Taala. Bermakna kita memang mentauhidkan uluhiyah dan rububiyah Allah. Dan kedua-dua tu sama sahaja, tidak ada bezanya. Kerana apa? Kerana nanti dalam kubur tidak ditanya oleh munkar nakir dengan lafaz man ilahuka, siapakah Tuhan engkau, dengan lafaz ilah, dengan sirah ilah. Ditanya man rabbuka, siapa Rabb engkau, Tuhan juga. Jadi kalau kata ilah dengan Rabb tu tak memada, kena ada ilah baru jadi Rabb. Kalau begitu apa malaikat engkau nak tanya man rabbuka? Patut ia tanya man ilahuka lah, siapa ilah engkau. Maka tak ada mengapa kita orang mukmin ni memang kita i'tikad Allah Tuhan kita, dan kita pun memang sembah hanya kepada dia. Kau duduk semayang lepas tadi maghrib tadi duduk sembah ni dinding, duduk sembah ni mimbar surau, duduk sembah kipah ke apa saja ada di hadapan kita sembah tu imam ke mana? Tak, kita sembah hanya pada Allah. Maka itulah nak ayat kata kita ni bertauhid dengan uluhiyah, dan memang hati kita pun i'tikad Allah sajalah Tuhan kita. Itu kita bertauhid dengan tauhid rububiyah. Lagu tu. Maka sebab tu Tuhan ni boleh kita terjemuh daripada Rabb atau ilah, boleh kedua-dua. Siapa Allah? Allah itu ialah Tuhan. Ataupun kerana apa puji-pujian itu hanya layak untuk Allah, Allah yang mustahak bagi puji, segala puji itu hanya tembus kepada Allah, kerana Allah Ta'ala Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya kekasih Tuhan. Allah Ta'ala yang menerangkan, yakni akan segala hati-hati kekasihnya kekasih Tuhan. Menerangkan sini dengan makna Allah Ta'ala memberi hidayah, memberi taufik, itu maksud menerang. Itu maksud menerang. Kalau kita kata terang sini dengan makna hissi, kalau gitu kita orang mukmin ni tiap-tiap kali bercakap ni keluar semua cahaya dari sini. Kalau bercakap keluar cahaya. Apa? Terangnya hati kita. Kalau dibedah oleh doktor kerana sakit jantung, tengok-tengok hati, Masya Allah macam lampu. Bukan makna orang panggil hissi.
Menerang sini dengan apa? Dengan makna Allah memberi taufik. Apa? Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk seorang hamba itu mendirikan ketaatan kepada Allah. Khalqul qudrati fil abdi ala ta'ati. Allah Ta'ala menciptakan kekuatan pada hamba supaya dapat hamba mengerjakan ketaatan kepada Allah. Itu apa yang taufik. Allah Ta'ala bagi geng untuk kita hamba ni gak mampu untuk mengerjakan taat. Itu dia panggil taufik. Lawan taufik khizlan, dia panggil khizlan. Itu lawan dia. Macam lawan jantan betina. Lawan laki-laki perempuan, lawan kaya miskin. Lawan taufik khizlan. Apa khizlan? Khalqul abdi khalqul abdi alal maksiyati au ala ma la ya'ni. Allah Ta'ala menjadikan khalqul qudrati fil abdi. Allah Ta'ala menjadikan kudrat, kemampuan, ring kita kata, kemampuan bagi hamba alal maksiyati au ala ma la ya'ni, atau atas benda barang yang tidak ada faedah hamba tu kerjakan. Gitu. Macam kita kata, kalau nak main ngaji ni kat Allah, dia ni letih lah berasa. Macam nak main ngajar ni, ngatuk. Tapi kalau bini ajak kita tengok wayang bang, segah selalu. Jom. Hari Minggu ni takkan nak ngajar juga. Mari kita tengok wayang, jarang-jarang sekali, segah lalu. Kalau main ngajar, Allah letih, kena ngajar pula. Aduh lah. Ngajar ni bukan kerana nak isi masa antara maghrib dengan isyak. Setengah-setengah surau ataupun setengah-setengah ustaz. Tidak surau juga, ustaz pun iya juga. Dia mengajar ni bukan kerana nak mengajar sungguh, nak muzakarah ilmu, kerana nak fulusnya ni. Jadilah tak azan isyak berhenti dah mengajar kadang-kadang, atau lepas azan isyak wallahu a'lam habislah. Kenapa? Kerana bukan niat kata nak menerang, wallahu a'lam lah. Begitu juga terkadang setengah surau tu bukan kerana nak mengaji betul-betul atau nak mendengar, kerana nak kenapa ada program dia ya. Ada ni? Ada program. Tak payah kitab-kitab sangatlah. Kita pakai ceramah-ceramah gitu je. Insya berhenti sudahlah. Tu kan, tak ada apalah, duduk dalam hatu kan. Tak reti semualah hukum-hukum fardu dalam agama. Tapi kita dah niat kita apa? Nak muzakarah ilmu, nak menyampaikan ilmu yang fardu atas kita menyampai. Fardu pertama atas kita belajar. Bila kita belajar kita faham, fardu pula atas kita menyampai. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Itu ialah ilmu fardu ain, daripada tauhidnya, fiqahnya dan tasawufnya. Begitu. Kalau gitu khizlan ni lawan bagi taufik. Apa? Khalqul qudrati fil abdi alal ma'siyah au ala ma la ya'ni. Allah Ta'ala jadikan kekuatan pada hamba nak mengerjakan maksiat. Tengok, kalau maksiat segah lalu, gagah lalu, boleh pikul tong gas naik tingkat 3. Maksiat ada. Patut budak-budak remaja ni kena pikul kita. Dia tak pikul tong gas nak bakar manusia. Tengok, Tuhan bui khizlan dia panggil. Pikul kita ni ingat pikul tong gas berat weh, tapi mampu dia nak akak tong gas. Tengok dah. Tu orang panggil apa? Khizlan. Sepatut remaja ni kena mengaji agama supaya dia tidak jadi gila babi. Kerana remaja tu katanya ulama, asyababu syu'batun minal jununi. Bermula remaja itu tercabang ia daripada kegilaan. Bermakna remaja ni memang ada gila-gila dia. Orang panggil gila-gila remaja. Tapi walaupun dia ada gila-gila, kalau remaja tu mengaji ilmu agama, maka insya-Allah dia tak jadi gila babi lah. Gitu. Sebaliknya kalau orang remaja tu dia tak mengaji agama, lepas tu pula duk main dengan popok iblis. Mana popok iblis tu? Dadah, arak, barang-barang mengaruk tu. Ganja, syabu. Tu tak ada apalah. Bukan lagi gila-gila remaja, dia panggil gila babi. Gila babi lah. Tengok. Sebab tu kita kena bukan tutup pusat-pusat pengajian agama, kena bagi hak tak mengaji agama tu pergi ngaji agama.
Dia tak minat ustaz, paksa. Dia ada masalah keuangan, ngaji free. Tak apalah, ngaji free. Tak apa. Macam pondok hamba tak ada yuran bulan-bulan. Ngaji free gitulah. Ngaji free. Nak wi reti agama juga kok mana pun. Kau sebab tu kerajaan kena bantu. Bukan gitu tutup sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah pondok, bukan itu tak betul. Tutup kemiskinan yang pertamanya patut. Kadatil faqru an takuna kufran. Dekat oleh kefakiran, kemiskinan dengan kekufuran, kemaksiatan. Bila kemiskinan berleluasa, maka maksiat, perbuatan jahat, merampok, menyamu, merampas, meragu, ni berleluasa lah. Takut kita ada takut. Zaman ni zaman pelik-pelik, masjid surau pun tak selamat dah. Seolah-olah manusia ni tak ada kau iman dalam hati dia. Orang zaman dulu jahat-jahat dia pergi curi kambing rumah orang kaya je. Masjid surau tak berani, takut dia kena panas letar, kena panas peti. Hei, takut aku surau tak boleh. Nak buat jahat pun bukan surau, jangan kaitlah dengan surau-surau masjid-masjid. Zaman ni tak, dia selfie siap. Baru selesai merompok. Itulah ni zaman ni, jahat tak jahat, bodoh tak bodoh ni dia. Tapi gagah dia. Apa tu? Kerana Tuhan tak bagi taufik, Tuhan bagi khizlan. Au ma la ya'ni, ataupun benda yang sia-sia dalam hidup dia. Kalau akak gatu berat tu, apa ni? Orang panggil main jing tu kan? Orang main jing tu, orang body cut sadar tu. Gini macam-macam gaya akak dah. Mampu dia akak. Tapi kalau subuh tu nak akak selimut dia hak tak sampai sekilo tu, Allah berat. Tak cakap akak tak Allah. Tu orang panggil apa tu? Alamatnya Tuhan tak bagi taufik. Nak tahu di mana Tuhan bagi taufik, tak bagi taufik, Allah Ta'ala bagi khizlan, tak bagi taufik, atau Allah Ta'ala bagi taufik, tak bagi khizlan. Tengok bagaimana hati kita bila kita ingat ke dosa. Dosa-dosa kita buat dah. Kita banyak dosa laka ni, cuma berani duk jumpa mengajar, jadi tu imam, jadi tu bila, berceramah, jumpa orang tu, jumpa orang ni. Tak malu nak jumpa orang, kerana Allah Ta'ala tu sattar, Maha menutupi aib-aib kita. Kalau Allah Ta'ala tak tutup aib kita, jawab dia ni, tak keluar rumah. Malu kita, banyak aib, banyak dosa. Maka cuba kita duduk atas jadah, kita pun renung, tengok dosa-dosa kita telah buat dah selama ni. Bagaimana hati kita? Rasa gembira ke rasa sedih nak menangis? Kalau rasa ye-ye, berat tu. Dosa kecil tu apa? Berat tu. Tapi kalau runyuk hati kita, mari sebab mengalir air mata, alhamdulillah. Itulah tanda kata Allah Ta'ala tak tinggal kita. Allah Ta'ala bagi taufik pada kita. Karena kata Abu Sulaiman Ad-Darani, likulli syai'in alamu, tiap-tiap suatu itu ada tandanya. Wa alamatul khizlan, dan tanda kata seorang tu Allah Ta'ala tak bagi taufik, yakni Allah Ta'ala bagi khizlan tadi tu. Allah Ta'ala bagi khalqul qudrati fil 'abdi 'alal ma'siyati aw 'ala ma la ya'ni tu, tarkul buka, tinggal dia daripada menangisi dosa dia. Bila ingat ke dosa tu, tak ada apa, relax. Bangga nak pula buat dosa Allah. Masuk dalam mahkamah tu macam artis, pakai kok, pakai cumi mata hitam. Dia bunuh orang, 25 orang, 23 orang, bakar sekolah tu, pusat pengajian agama. Dia masuk mahkamah, bangga macam artis pula. Macam Piu Faiz masuk mahkamah kata ni. Tak apa. Kata ni. Macam artis pula dia masuk mahkamah, relax, pakai spek hitam, pakai baju jaket, baca kok. Bangga kamu ni. Tak ada rupa menyesal sikit pun. Ni lagi berat. Lagi berat. Mana apa hati tu hitam terus. Allah Ta'ala tak bagi taufik. Hanya maka Allah Ta'ala menerang ni, Allah Ta'ala bagi taufik. Bagi apa? Bagi kekuatan untuk kita mengerjakan taat. Maka taufik ni satu daripada nikmat yang susah nak dapat. Hanya diisyaratkan dalam Quran oleh Allah, satu tempat disebut taufik. Wa ma taufiqi illa billah.
Tidak ada yang dapat memberi taufik melainkan Allah. Tu. Itu isyarat kata taufik ni payah. Kemudian apa? Hidayah. Ada dah kemampuan nak mengerjakan taat, kadang-kadang tak kena dengan murak benda hak dikehendaki oleh Allah. Mari rasa nak semayang tu gak semayang Zuhur 40 rakaat sekali semayang. Kena tak? Asar 400 rakaat kena. Maghrib 13 rakaat. Isyak 40 rakaat semayang. Kena? Tak kena. Maka orang tu tak ada hidayah. Apa hidayah? Yakni al-muwasilu ilallah, jalan yang dapat menyampaikan seorang kepada Allah. Itu orang panggil hidayah. Hidayah makna apa? Al-muwasilu ilallah, satu jalan yang boleh membawa sampai seorang itu kepada Allah. Kalau semayang, semayang yang diterima oleh Allah. Kalau puasa-puasa yang diterima oleh Allah. Sedekah-sedekah yang diterima oleh Allah. Zakat-zakat yang diterima oleh Allah. Mengaji-mengaji yang diterima oleh Allah. Mengajar-mengajar yang diterima oleh Allah. Lagu tu. Itu mana hidayah. Ini pun susah juga ni, bukan main-main. Hingga Allah Ta'ala kata ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat bagi hidayat kepada yang orang yang kau cintai, yang kau kasihi, walakinallah, akan tetapi Allah lah yang dapat bagi hidayat man yasha, bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendak. Maka sebab tu dua ni ialah dua nikmat yang sangat besar. Kita ni rajin kata je kadang-kadangnya wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi. Natang apa tak faham apa dak ni? Wabillahi taufik wal hidayah. Itu orang panggil cara susung tu nak ayat kata payah tak dapat taufik hidayah tu. Kenapa? Karena kalau ikut asalnya at-taufiqu wal hidayatu billahi. Itu bermula taufik itu dan hidayah itu dengan Allah, dengan tolongan Allah, dengan nikmat Allah. Tapi dak orang mari duduk depan. Orang panggil taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Mendahulukan benda yang patut berada di belakang, main letak depan. Wabillahi, dan hanya dengan Allah sahajalah at-taufiq, wabillahi taufik wal hidayah, dan hidayah. Tengok. Itu makna Allah Ta'ala Tuhan yang menerangkan, mana Allah Ta'ala bagi taufik hidayah. Hati-hati kekasihnya, kekasih Allah. Siapa kekasih Allah ni? Tak ada orang lain lah kekasih Allah Ta'ala. Anbiya, mursalin, awliya, ulama, salihin, syuhada. Ini orang-orang yang masuk dalam jumlah kekasih Allah. Orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang orang yang engkau berikan nikmat. Mana nikmat taufik hidayah tadilah? Mana mereka itu? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah orang-orang yang dikatakan kekasihnya Tuhan. Maka kerana itu kita puji Allah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala yang menerangkan hati-hati kekasihnya Tuhan. Tu. Baik. Kalau kita nak tak jadi kekasih Allah, kena. Nak jadi kekasih Allah, kena nak. Maka kita nak jadi kekasih Allah, kita kena ikut bagaimana ya Allah Ta'ala kata dalam Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Nabi Muhammad kepada manusia sallallahu alaihi wasallam, jika manusia tu betul cintakan Allah, nak jadi kasih Allah, maka dia kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ikut Rasulullah? Bukan ikut Rasulullah janggut panjang sampai ke pusat. Suban 24 jam piyah tak cabut atas kepala, pakai jubah 24 jam tak pakai langsung spender. Bukan gitu ikut Rasulullah. Itu orang panggil sunat. Sunnah Nabi. Tapi yang adat Nabi suka, kerana Nabi ni orang Arab. Maka apa orang Arab pakai ketika tu Rasulullah suka. Pakai gamis, pakai jubah, kadang-kadang ada kopiah dia, kadang-kadang dengan imamah,
kadang-kadangnya kopiah saja, kadang-kadang imamah saja, serban saja. Itu zahir tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi tu sunnah bagus. Tetapi yang dikehendaki ikut Rasulullah sekati-ngati ni bukan ikut tu. Tu mudah je, serban orang jual banyak di masjid India, boleh tahan pakarlah. Jubah orang jual banyak. Janggut kalau tak tumbuh tu kita boleh letak minyak bon, tumbuh lalu sampai pusat esok. Bekas tu celok mata, hitam pekak, nak tengok pun takut gerung. Selik sugi semua atas batang telinga. Tu baguslah. Tapi sunnah Rasulullah yang wajib kita ikut ialah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana akhlak ni? Yakni hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sifat-sifat yang mahmudah. Tu makna ikut Rasulullah. Bila kita buangkan sifat keakuan, sifat ananiyah dalam diri kita, barulah Tuhan kata kita tu kasih dia. Kita tu kekasihnya, kekasih Tuhan. Kalau duk pera sifat-sifat mazmumah, daripada ujub, riak, takabur, sum'ah, hubud dunia, hubul jah, hubul riasah, hubul mal, hubul syuhrah, maka selama itulah kita tetap jadi aduwullah, musuh Allah. Tengok dalam hadis dia sebut lah. As-sakhiyu habibullah. Orang yang pemurah itu kekasih Allah. Wal bakhilu, dan bermula orang yang bakhil itu ialah aduwullah, ialah musuh Allah. Tengok. Tu nak ayat kata Allah Ta'ala tak berkenan kita bersifat dengan sifat mazmumah, yang jahat, yang keji dalam diri kita. Sifat takabur, al-kibriya uridai. Takabur itu adalah sifatku. Faman naza'ani anni fahuwa aduwi. Siapa yang cabut pakaikan takabur di dalam hati dia, maka dia adalah musuhku. Tengok, musuh Allah Ta'ala lah kau sifat-sifat jahat. Nak jadi kasih ke mana? Maka nak jadi kasih Allah ni mesti kena buang sifat-sifat yang tak baik dalam hati kita. Takhalli dia panggil. Buang. Takhalli qabla tahalli. Buang sebelum daripada diisi. Isi dengan sifat mahmudah, buang sifat-sifat mazmumah. Ketika tu terang hati kita. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menerangkan hati-hati kekasihnya, kekasih Tuhan. Tapi terang di sini sebagai bara'atul istihlal, sebagai terbit anak-anak bulan dia panggil. Apa? Nak tunjuk kata apa yang lagi akan dibicarakan di dalam kitab Baquratul Aman ini ialah ilmu tauhid. Lalu karena itulah musannif pada MK bawakan harah ja, kita kata dengan ni takluk pada kata menerangkan oleh Allah Ta'ala akan hati-hati kekasih tu. Menerang tu dengan apa? Dengan nur iman, dengan cahaya iman dia panggil. Nur bahasa Arab lah, bahasa Melayunya panggil cahaya. Allah Ta'ala menerangkan hati kita orang kekasih Allah ni dengan nur iman, dengan cahaya iman. Iman tu cahaya ke? Sebab tu sini bukan idhafah lil bayan ni, bukan bermula iman ialah cahaya. Tidak. Iman tu bukan cahaya. Kalau iman tu cahaya, nampaklah diri cahaya tu. La sini. Dah. Lepas tu apa makna ni? Yakni diserupakan iman itu dengan cahaya. Ini maksud dalam bab tashbih. Seolah-olahnya musannif nak kata lagu ni, Allah Ta'ala menerangkan hati-hati kekasihnya tu dengan iman yang diserupakan dengan cahaya. Lagu tu. Iman tu diserupakan dengan cahaya. Ini orang ngaji balaghah dia tahulah. Bab tashbih dia panggil. Nak menyerupakan sesuatu benda dengan sesuatu yang lain. Dia ada rukun dia, ada musyabbah, ada musyabbahu bih, ada tu tashbih, ada wajah syabah, ada sirah dia panggil. Itu orang panggil rukun tashbih dalam mengaji ilmu balaghah. Mana musyabbah? Iman kita kata.
Musyabbahu bih, nur, cahaya tu. Benda hak diserupakan dengan dia tu ialah cahaya. Kita menyerupakan iman, ni orang panggil iman tu benda hak kita menyerupakan dia. Orang panggil apa? Musyabbah. Kemudian nur tu musyabbahu bih. Benda yang kita serupakan dengan dia dengan musyabbah tadi tu. Apa hak kita serupakan iman tu? Kita serupakan iman tu dengan cahaya. Pada pihak mana? Orang ni kalau ada iman, hijau buat dia tu memang jauh lah. Mana? Tembus sampai ke wawasan akhirat. Tu jauh. Menyuluh. Iman ni dia menyuluh jauh. Dari itu ni. Iman. Apa makna iman? Tasdiqu fil qalbi. Membenarkan di dalam hati. Akan barang yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada benda yang darurah, benda yang mudah, benda hak tak kena fikir dalam-dalam, tak fikir tilik dengan payah pada dalilnya. Dah. Mana rukun-rukun iman setengah daripadanya? Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan rasul, beriman dengan qada dan qadar. Tiba-tiba orang ni memang dia percaya sungguh segala rukun iman 6 ni, maka kelakuan dia tu memanglah jauh wawasan dia. Buat gapo kerana Allah. Nak cakap gapo ingat roki atik ada kiri kanan. Nak buat gapo, nak cakap gapo ada ni roki atik kiri kanan ni. Tahu kata malaikat-malaikat ada duduk duk mengawasi kita. Malaikat maut tu duk tengok semua ke kita. Duk tunggu, duk gugur pada pokok Sidratul Muntaha tu. Daun-daun yang tertulis namanya, orang panggil nama siapa yang nak mati hari ni, nama siapa yang nak mati pada 100 hari lagi akan tengok. Malaikat maut duk tilik semua siapa. Siapa yang nak dicabut nyawa beberapa hari lagi. Maka dia pun buat persiapan lah untuk akhirat. Kenapa? Kerana dia percaya akhirat tu ada. Bukan mati pakai senyak di gitu dah. Ni nak kata bila orang tu ada iman, jauh lah cara berjalan, cara bergerak dia, cara tindak kerja dia tu jauh. Kenapa? Kerana iman dia tu menyuluh jauh. Bukan hanya nampak hak depan lah, nampak pah kono, tembus sampai ke wawasan syurga neraka, wawasan akhirat, wawasan hari kiamat, wawasan kubur, wawasan barzakh. Tu. Cerah macam spotlight. Sama lah. Kalau orang tu ada cahaya, dia jalan sepak lagi tak batu, dah. Dia tahu lubang di mana, tiang di mana. Maka selamat dia. Cuba kita gelak lemak, tiba-tiba tak ada api ni. Lagu mana? Nampak tak kita nak baca? Nampak? Aku tak nampak apa satu ni ayat. Kenapa? Gelap, zulumat. Tu. Kalau gitu bila ada cahaya, cerah. Nampak habis. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, boleh tengok lagu. Boleh belak belakang. Tahu ada tiang depan kita, ada pintu kiri kanan kita. Kenapa? Kerana ada cahaya. Maka selamat dalam perjalanan kita. Kenapa? Kerana cahaya itu sebab membantu kita mudah dalam jalan. Sama juga iman. Bila seorang tu ada iman, maka perjalanan dia tu selamat. Kukuk mana pun, walaupun jahat setara mana pun, iman dia tetap ada. Mudah-mudahan walaupun kalau kata Tuhan tak ampun dosa dia buat kerja dosa, maksiat, na'udzubillahi min zalik, akhirnya akan tetap masuk ke syurga. Kenapa? Kerana ada iman. Ada orang panggil kepercayaan dalam hati dia, walau sebesar sayap nyamuk, sebesar zarah. Ni nak kata hebat iman ni. Di mana kau orang panggil tempat nyatanya? Pada ikrar. Mana ikrar? La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun orang panggil syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Bila orang tu ucap gitu, itulah pelambangan dia panggil. Tanda kata dia tu beriman, percaya, setuju hati dia. Itu iman. Iman ni bukan semata-mata tahu.
bahkan mesti kena hati itu setuju. Orang panggil tasdiqul qalbi, maknanya apa? Membenarkan hati, dengan makna hati itu setuju. Kalau semata-mata tahu saja, belajar saja tapi hati ku tak setuju, belajar sifat 20 habislah, hancur kita. Tapi hati ku tak setuju Allah Tuhan aku. Tak sah orang panggil beriman. Tahu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi, tapi hati tak setuju Nabi Muhammad tu nabi untuk kita, tak panggil beriman. Sebab tu kebanyakan puak kafir ni, daripada ahlul kitab Yahudi Nasara, maka tidak diiktirafkan orang panggil pengetahuan dia tu sebagai beriman, walaupun mereka tahu tentang nabi kita ni sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal anak-anak mereka. Tapi adakah bila mereka makrifat Rasulullah mereka dikatakan terus beriman? Kenapa? Karena mereka hanya makrifat, tahu saja, tapi hati tak setuju Nabi Muhammad itu jadi nabi. Maka tidak dikatakan mukmin. Mukmin, iman, mestilah seorang itu tahu dan setuju hati dia. Tasdik dalam hati dia. Ya dia ya. Macam kita lah pilihan raya nak dekat ni. Kita tahu tak calon hak kita nak hak mana? Tahu. Calon orang lain pilih orang lain. Tahu juga. Lalu bila bertanding pilihan raya, calon yang kita pilih itu tak menang, kalah. Kalah. Orang lain pilih calon dia menang, jadi wakil rakyat kita. Soalannya kita tahu ke tak? Calon yang orang lain pilih tu jadi wakil rakyat kita, tahu tak? Tahu. Tak tahu jahil orang duk umur dari TV habis rang ni, tiba-tiba tak tahu, aku tak tahu. Dah bodoh naik tu. Makna kita tahu dah dia tu wakil rakyat kita. Tapi adakah kita setuju dia wakil rakyat kita? Tak setuju, aku pilih orang lain. Itu maknanya apa? Tak beriman dia panggil. Sama puak Yahudi Nasara, dia tahu betul benar. Karena nabi-nabi belum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang wajib menyampaikan tentang kebangkitan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman. Bahkan kitab samawi dulu, Injil, Taurat, Zabur tu, dan suhuf-suhuf cerita tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Bintang, digelarkan bintang Muhammad apa? Baru muncul bintang tersebut, itu tandanya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pendeta-pendeta Yahudi tahu, tapi mereka beriman? Tak beriman, bahkan lawan dengan agama Nabi Muhammad, tak redha sekali-kali. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tengok, tak akan redha sekali-kali kepada engkau oleh Yahudi Nasara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta sehinggalah tattabi'a millatahum, kalian semua mengikut jalanan mereka itu Yahudi Nasara. Baru mereka puas hati. Padahal Nabi dulu siapa dah? Dia kata wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa kata wa iz, dan Tuhan kata dalam Quran wa iz, dan ingatlah ketika mana Nabi Isa kata kepada puak Bani Israel, inni rasulullah ilaika, aku ni utusan Allah bagi kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat taurah, akulah yang datang membenarkan apa kitab yang ada di tangan engkau, yakni Taurah, wal Injil, dan aku bawakan kitab yang baru, yakni Injil, wa mubasyiran, yakni dan aku yang membawa khabar gembira kepada kalian semua, ya'ti min ba'di, akan datang selepas daripada aku ni, ismuhu Ahmad, namanya itu Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dah? Tiba-tiba apa tak beriman tu? Bukan kerana tak tahu, tapi kerana hati tak setuju. Bapa hati tak setuju? Kerana tak ada cahaya iman, tak ada nur, tak ada cahaya iman. Sebab itulah orang yang Allah Ta'ala cerahkan hati dia kepada Islam, orang tu berada di atas cahaya keimanan. Dalam Quran kata, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Afaman syarahallahu sadrahu lil islam,
Mana-mana orang yang Allah Ta'ala cerahkan, lapangkan hati dia untuk Islam, fahuwa, maka seorang tu ala nurim min rabbih, berada di atas cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di atas cahaya. Cumanya cahaya ni pesen dia lah, dia ada gelap cerah, ada malak dia. Lihat sini. Sama kayak cahaya lampu sini dengan cahaya spotlight tu. Sama. Kalau lampu ni guna spotlight, tak boleh mengaji, kita duk pecah mata dah tu ni, sakit. Kalau macam dalam syuting ni, masa duk main TV mula, oi. Ingat macam mana kali syuting susah ke? Kerana cahaya dia tu kuat kadang-kadang kita tu jadi penat mata, tak boleh mainnya cahaya lama-lama. Sakit mata. Nak kata cerahnya cahaya. Tapi kalau bateri tu tak berapa nak hidup, bateri hak kekoh dah. Tahu tak? Hak kekoh 14 dah dah. Dia ni hancur dah. Hak tu cahaya juga. Tapi malak malak. Sebab tu bateri tu kena hak beli hak bateri hak apa energizer ke apa panggil? Eveready ke? Energizer eveready tu. Pas kena beli charger sekali. Jangan beli bateri saja, kena beli charger juga. Tu makna iman ni tak padan dengan kita. Dia tak jadi macam Islam. Islam boleh diturunkan dengan secara taba'an li abawaihi, ikut salah seorang daripada dua ibu bapa, anak yang belum balik automatik Islam. Bila pak atau mak dia Islam. Iman tu tidak boleh diwarisi. Ada ke Raihan nyanyi pula. Iman tak dapat diwarisi. Yang mau nak nyanyi takut ujar lebak lah malam ni. Tapi sungguhlah iman tak boleh diwarisi. Hatta tak semesti orang tu bila masuk Islam terus boleh dakwa diri dia tu mukmin. Tak boleh. Dalam Quran kata apa? Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab bila masuk Islam, mereka kata kami ni orang mukmin. Qul, katakan kepada mereka itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum lagi mukmin sebenar-benarnya. Belum mukmin, orang panggil mukmin hak kamil. Mukmin juga mukmin hak sah baru. Mukmin hak kelah debek baru dek sini. Ana baru ada lapu hak malak lah. Ada nampak-nampak sikit-sikit gitulah. Cuma hak mu pastinya walakin qulu aslamna, tapi mu kena kata mu ni Islam. Islam bila disebut sekali dengan iman, maka definisinya berlain-lainan makna dia, takrif dia lain-lain. Iza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Bila duduk sekali disebutkan iman Islam, maka makna dia lain-lain. Iman lebih khusus daripada Islam. Tapi bila sebut lain-lain, mana bila sebut asing-asing, sebut iman sahaja atau Islam sahaja, maka iman ialah Islam, Islam ialah iman. Gitu. Jadi cahaya tu tak sama. Orang yang usaha atas iman dia kuat dengan mujahadah, maka cahaya iman tu bercahaya, berkelip-kelip, bercahaya tak berkelip-kelip lah. Cahaya straight, istiqamah terus. Tak kurang-kurang dah. Power dia tu semakin kuat, cerah sama. Ni macam iman para anbiya mursalin. Iman mereka ni tak akan menurun dah. Naik sama, naik sama. Adapun zahir dalam Quran, Nabi Ibrahim minta dengan Allah Ta'ala tunjukkan kuasa, itu bukan kata Nabi Ibrahim tak yakin, tak beriman. Itulah dalil kata Nabi Ibrahim nak menambahkan lagi keimanan dia. Iman zauqi dia panggil. Iman ni ada dua. Iman bahasa i'tiqad, iman bahasa zauq, bahasa kecak di batin hati. Kalau Nabi kata salah satu man kunna fihi wajadah halawatul iman. 3 perkara yang kalau ada pada kamu, tiga-tiga ni nescaya dapat kamu rasai halawatul iman, rasa kecak, zauq, manisnya iman. Manis pula iman weh. Ni tadi bercahaya pas manis pula. Benda gapo dia tau. Hak jenis bercahaya pas manis, macam lampu ni bercahaya. Acu terajilat, manis tak? Lampu ni kalau jilat tu bukan manis, lekat debu ditekak di lidah kita lah.
iman ni dah percaya, manis pula. Iman mana tu? Iman zauqi dia panggil. Iman hak pasal resap, hak kita zauq, hak kita rasa di batin hati. Iman ni memang yazidu wa yanqusu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Bermula iman tu berkurang dan bertambah. Iman mana hak berkurang bertambah? Iman hak bangsa i'tiqad, hak tu tak berkurang tak bertambah dah. Hari ni kita i'tiqad Allah ada, sampai mati pun kita i'tiqad Allah ada. Tak kira hari ni ada, bawa duduk esok tak ada pula dah Allah. Lepas tu lusa ada balik ni. Lepas tu tulak malak-malak antara ada dengan tak ada dengan tak ada, duk main was-was dua tu. Itu bukan i'tiqad dia panggil. Tak dikatakan iman. Kerana iman tu mesti jazim, mesti yakin, mutabaqatul lil waqi' an dalilin. Mesti orang panggil putus. Mana apa? Yakin. 100%. Ma la yahtamilun naqidha. Tak terima dah sebelah lawan bagi yakin. Mana? Syak, zan, waham. Adapun syak, zan, waham itu tak dipanggil mukmin, kafir itu orang panggil. Seorang tu kalau dia syak, Allah ada ke tak? 50-50, kufur dia. Walaupun mati IC Islam, ditanam di tanah perkuburan Islam, hakikatnya kufur di sisi Allah, kekal dalam neraka akhirat esok. Itu nak ayat gitu. Islam ni bukan hak duduk di IC tu. Di IC, bawa IC masuk dalam kubur, tunjuk ke malaikat, saya Islam dah ni, bukan akhirat nak awak berapa. Dia tak kira hak bagi dunia tu dah tu ni. Tu. Iman i'tiqadi ni memang tak berubah dah. Tetaplah bila kita i'tiqad Allah mesti ada, Allah bukan tak ada, Allah mesti sedia, Allah bukan baru, Allah mesti kekal, Allah tidak binasa, Allah mesti esa, Allah tak berbilang, Allah mesti ada cara-cara dia, Allah tidak ada dengan cara-cara kita, Allah tak serupa akan yang baru, Allah ada di zat dia sifat perkuasa, tentu tidak dia lemah, ila akhir. Tu orang panggil iman tafsili lah. Kemudian iman beriman dengan Allah tu pula terbahagi dua pula, iman ijmali, iman tafsili. Kalau kita dah i'tiqad gitu, dah habis mati tu. Payah kata berkurang bertambah tu hak mana? Rasa dia tu. Macam seorang tu kematian anak dia. Bukan kata dia tak beriman. Dia tahu Allah Taala yang mengambil nyawa anak dia. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Tidaklah mana-mana nyawa yang bertepuh dengan mati melainkan dengan izin Allah, ketetapan sedia kala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua wajah as-sakratul maut bil haq. Yakin dah, kejak dalam hati dia, itu adalah ketentuan Allah. Allah izin gitu, Allah tanjizi hadis dengan sifat kudrat dia, muafakat dengan ta'alluq tanjizi qadim atau suluhi qadim bagi iradat dan ilmu Allah. Tetaplah. Tapi rasa manis itu bila tentu manis sangat-sangat. Walaupun memanglah ini ketentuan Allah, tapi saya tak maaf. Siapa hak bunuh anak saya tu kisah ni. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Dalam Quran sebut tu qisas. Tak anda kata harga nyawa manusia ni mahal. Mau tutup bunuh balas. Tutup bunuh balas. Dia tak kira umur berapa-berapa. Kalau Islam ni dia kira akil balik. Kau tak ada kepala otak lagi boleh hakak tonggeh. Tu orang panggil kepala otak hebat lah tu. Kata ni tahu kata gas ni cepat sikit kena bakar berapa minyak petrol. Mana otak tu ada, kepala otak tu cerdik dah tu. Mesyuarat apa nak bunuh orang ni. Maka tutup kisah. Apa tu Islam jaga, kerana manusia ni bukan semua zauq iman dia sama. Ada seorang waliullah tak apalah, dia kata saya maafkan. Hebat tu. Bukan mudah nak duduk situ tu. Kenapa tu saya maafkan? Kerana bukan setakat dia beriman Allah Ta'ala yang menentukan qada baik buruk, untung baik untung buruk, Allah yang mematikan anak dia. Tidak, bahkan dia sedar, dia zuk, dia manis. Kerana Allah tu kekasih dia. Apa Allah tak kasih dia, apa Allah buat dia siapa anak mati. Tak kira dia kasih ni. Kasih ludah pun sedap, manis. Kasih ketnuk pun bau wangi. Itu ni kasih. Kalau orang lain ambil ketnuk busuk marah lalu, bosuk nak tanya ketnuk. Kalau orang yang tidak kasih. Tapi kalau kasih yang ketnuk sih,
perok ke seh ke, nah Allah sedap orang kata nak buat perfume kan sedap ni. Tu makna kasih. Tu makna iman zauqi tu. Wijdan dalam hati dia mana ni? Karena hati dia tu musyahadah. Ini perbuatan daripada Allah. Maka Allah tu siapa? Kasih dia. Bila kasih dia, apa saja kasih buat sukalah ke redha bi. Dia tak nampak dah hak jahat tu ialah makhluk. Yang dia nampaknya ini perbuatan kekasih dia yang patut dia redha. Radina billahi rabbah. Tu tinggi tu. Bukan senang tu. Makna orang tu kalau boleh maaf sungguh kak. Memang bukan setakat sabran jamilah, naik atas pada tu lagi redha. Atau taslim, senyum tu. Ada bukan tak ada dah. Macam kita ni syarah ya pandai kalau kena kita aku tak maaf. Aku tak maaf. Tak maaf aku tak apa, muka hak dia. Hak orang panggil hak masing-masing. Sebab tu ada syariat dia panggil. Ada syariat. Kalau tak tutup bunuh balas sekalipun, maaf wajib kena bayar dia. Satu nyawa 100 ekor unta. 1 ekor unta harga RM10,000. Kira sejuta. Berapa juta kena? 25 juta. Nak bayar bila? Tu baru betul kita hargai nyawa manusia. Islam ni jaga sungguh, kerana manusia ni banai tu Tuhan kata. Aku yang membinanya. Banai tu fi bani Adam qasra. Aku yang bina anak Adam. Bukan mana-mana company, mana-mana syarikat buat anak Adam. Sebab tu jangan dua khianat kau bini kita, kata kau anak kita sepak kau jangan. Bukan hak kita tu, diri kita sendiri pun tak boleh kita buat khianat. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kamu pada bulan-bulan yang haram. Apa? Kerana anfus kamu tu bukan milikmu, milik Allah. Nak buat khianat ikut aku, tangan aku mana boleh, tangan Allah bagi pinjam. Tak boleh buat khianat tak tentu kali tak boleh. Maka iman hak kata yazid wa yanqus, iman zauqi. Dah tu ni yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yazidu bertambah ia iman rasa manis itu dengan taat. Dengan ketaatan. Bukan yazidu bil ibadah, yazidu bit ta'ah. Kerana tiap-tiap ibadat tu bila tentu taat, tapi tiap-tiap taat tentu dah ibadat. Ya ada umur khusus dia tu. Tu lah gitu. Dah kadang tu. Tiap-tiap ibadat belum tentu taat. Tiap-tiap taat tentu dah ibadat. Mana tengok ibadat belum taat. Seperti kita semayang tapi riak, taat tak orang panggil? Kita sedekah tapi ujub, takabur. Ibadat apa panggil? Ibadat. Tapi taat tak? Tapi tidak taat. Tak taat. Allahu Akbar. Hebat sungguh aku. Sini. Tu bukan taat, hanya ibadat. Tapi kalau seorang tu taat, mana? Tak sembahyang pun, duduk nyanda. Allah aku ni banyaknya dosa dia ni. Allah aku ni, hamba yang sangat dhaif ya Allah. Tak ada apa-apa milik nak diri, nak kekuatan nak milik diri aku sendiri. Hanya semuanya duduk dalam qubdahmu, dalam rentahanmu, dalam genggamanmu. Maka mu aturkanlah langkah aku dengan jalan yang baik ya Allah. Dah tu ni. Walaupun dia tak semaya tapi duduk hati dia adalah ketaatan kepada Allah Taala. Maka dia tu ibadat. Sebab tu tafakkarus sa'ah khairum min ibadati alfis sanah. Tafakkur, berfikir pada satu saat itu lebih baik daripada ibadat alfis sanah, 1000 tahun pada ibadat sunat. Dia ibadat sunat 1000 tahun tanpa ada tafakkur, maka lebih baik tafakkur satu saat. Karena tadi diri tafakkur itu ibadat dah. Menambah makrifat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu tu. Maka sebab tu orang yang Allah Taala cerahkan, lapangkan hati dia, afaman syarahallahu sadrahu fil Islam fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia berada di atas cahaya Allah. Kenapa? Allah Taala menjadikan dia duduk dalam ahlul inayah, ahli orang-orang yang Allah Taala pelihara daripada binasa agama. Itu makna cahaya Allah. Bukan Allah Taala tu bercahaya dak. Dalam Quran kata Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit bumi. Jangan kita faham Allah tu matahari pula. Ada orang ceramah itu.
Matahari dah. Allah. Apa? Sebab dalam Quran kata Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang mencahayakan langit dan bumi. Siapa yang mencahayakan langit dan bumi sekarang? Matahari. Rupa-rupa matahari itu Allah. Betul agama Jepun. Jepun semua matahari itu betul. Tak betul itu. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kerana apa? Kerana kata ahli hakikah, sekira-kira makhluk ni ketika mana kun hizak, semata-mata zat Allah Ta'ala saja yang ada, makhluk ni tak ada, maka ketika tunya zulmah iktibar makhluk, gelap. Makhluk ni gelap. Zulmah iktibar makhluk ni gelap. Tak ada. Diri Adam tu dia panggil apa? Iktibar makhluk zulmah, gelap, pekak-likat. Maka bila Allah Ta'ala jadikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang panggil apa? Allah menjadikan, dengan makna Allah mencahayakan langit bumi, Allah menerangkan langit bumi, yakni Allah menciptakan langit dan bumi. Nawwara itu makna Allah yang menerang, yang mencahaya itu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Iktibar pada makhluk hakikat dia Adam, zulumat, gelap gelamat. Maka Allah menjadikan makhluk itu mana? Allah Ta'ala mencahayakan makhluk. Sama je tak? Asal kita ni kalau kira-kira selepas roh masuk dalam jasad kita, terlupa habis di alam arwah mula. Mana? Alam arwah mula Tuhan panggil dah kita pakat menyaksilah ke Allah Ta'ala Tuhan kita kan? Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jawab roh. Bala bahkan syahidna. Hingga kata Abdullah bin Abbas, kalau roh tu jawab dengan na'am, la kafaru, nescaya kafir habis roh ni. Tak ada yuladu alal fitrah, tak ada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Noyak kata kuatnya hakikat makrifat ketika mana di alam arwah, kita tu tak jawab dengan na'am, kita jawab dengan bala, bahkan. Mana? Tak terima dah muqabil bagi tasdik kata isbat sungguh Tuhan tu ya, sungguh dia Tuhan kita. Tak terima dah balik, tidak dia Tuhan kita, tak terima dah. Kalau jawab na'am, boleh jadi tak juga Tuhan. Na'am lawan dia la. Tidak. Sedangkan bahkan bala tak terima dah. Tak terima dah nafi. Itu nak yang kata kuatnya. Sebab tu Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang beranak itu lahir fitrah. Maknanya ada dah makrifat. Cumanya gelap zulumat ni, jasad ni terlupa habis. Tapi bila orang pergi cokek dia Allah, Allah nampak tak? Lihat ni Allah, Allah ada juga ingat kau Tuhan ada ni. Tu masa-masa senang gini tak ingatlah lupa terus. Tapi bila dah kena cokek ke, kena bankrupt ke, barulah ya Allah, kena kesusahan ke baru ya Allah. Ada apa-apanya. Makrifat tu ada apanya. Cuma gelemak, zulumat, gelemak hitam tu jasa. Maka kerana itulah nak jadi roh kita tu ada balik cahaya. Maka kita kena usaha. Mesti kena usaha kita ke makam asbab. Mana usaha belajar iman tu, ilmu iman ni bila kita belajar, barulah ulaika kataba fi qulubihimul imana. Mereka itu orang yang Allah Ta'ala katab, mana Allah Ta'ala tetapkan iman di dalam hati-hati mereka itu. Kalau tidak tak belajar ilmu tauhid, bagaimana iman nak tetap? Iman nak tetap bagaimana? Mari satu orang mengajar Tuhan ni naik atas langit. Mari seorang dak, Tuhan berada di mana-mana. Mari pula Tuhan ni bukan berada di mana, Tuhan ada dalam diri kita. Kita dah Tuhan ya. Pula lagu mana kita ya? Ayah nak so ni sudahlah. Bapa jadi gitu? Bapa jadi tepuk dahi macam Syiah tu? Sebab tak ada i'tiqad, tak ada aqaid, tak ada akidah. Tak ada simpulan bagi iman, tak ada aqaidul iman, tak ada simpulan bagi keimanan, kepercayaan kita tu. Kita tak sipu kemah. Tu tak usah kata nak bercahaya dulu, sipu kemah dulu. Lama duduk dalam hati tu, Tuhan ada ke tak benar? Nak kata ada tak biasa tengok, nak kata tak ada, kata ada, sudah. Berat tu bukan kata tak, bukan kata
tak ada i'tikad, hak tu mata tak ada iman terus. Kufur orang panggil. Kerana syak atau zan atau waham. Maka nak boleh ke tangga nur iman, ini mestilah kita kena usaha. Yang pertama kena belajar. Belajar apa itu iman. Kemudian rukun-rukun iman. Kemudian secara tafsilinya pula bagaimana. Setiap rukun iman tu ada ijmal, ada tafsir pula. Beriman dengan Allah, ijmali lagu mana? Mesti diiktikadkan Allah mempunyai segala sifat-sifat yang kamalat, yang sempurna, yang melayakkan diri disembah. Tidak dapat dibilangkan berapa banyak sifat-sifat kesempurnaannya, hanya dialah yang tahu. Dalilnya alam ini. Dan tentu tidaklah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Lawan bagi sifat kamalat tadi juga tidak dapat dibilang sifat kekurangan yang tak ada di zat Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala lah yang tahu sifat kekurangan yang Allah Ta'ala tidak bersifat dengan dia tu berapa banyak ke ia. Dalilnya alam ni. Iman secara ijmali, kemudian iman secara tafsili, lagi akan sifat 20. Itu lagu tu. Jadi kerana itulah puji Tuhan yang pertamanya. Puji-pujian itu bagi Allah. Allah tu siapa? Allah tu ialah Tuhan. Atau kerana apakah puji-pujian itu hanya untuk Allah? Liajli, kerana Allah tu Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya, kekasih Tuhan. Menerang dengan nur iman, dengan iman yang diserupakan dengan nur. Gitu. Ini orang panggil tashbih. Bak tashbih dalam ilmu balaghah. Lalu ditukarkan kedudukan tu supaya lebih ablagh, lebih balaghah lagi. Kalau kata Allah ialah Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya dengan iman yang diseumpamakan, yang diserupakan dengan cahaya nur, tak dalam makna dia. Tapi kalau kata nur iman, orang yang faham ayat begini, dia akan Masya Allah, hebat sungguh. Gitu, dalam makna dia. Contohnya beginilah. Sama ada ayat kita kata Muhammad ataupun Omar seperti harimau, dengan Omar harimau, dengan harimau Omar, sama tak? Makna dia tu sama tak? Sama tak makna dia? Tak sama. Makna hak kita faham apabila kata Omar ni seperti harimau, maknanya apa? Omar ni garang, tapi garang dia tu bukan garang sangat-sangat. Ni seperti harimau. Biasa, ayat biasa. Ni Omar tu musyabbah, harimau tu musyabbah bih. Mana? Garang tu orang panggil apa? Wajah syabah dia panggil. Wajah jalan keserupaan. Kalau tengok Omar dengan harimau, mana serupa? Omar kepala besar, kaki dua, tangan dua. Harimau kaki empat. Harimau tubuh belang, bulu belaka, tak pakai kemeja. Omar pakai juga kemeja, pakai t-shirt, tak ada ekor. Sama? Tak sama. Lepas tu kata boleh kata sama tu, tengok. Ada satu wajah boleh kata sama, sah untuk ditashbih. Sah untuk dimisalkan, diseumpamakan. Mana pada pihak backing garang dia, sah. Tapi ayat cakap lagi tu tak dalam sangat. Tak balarah sangat. Kata Muhammad atau Omar seperti harimau. Kita dengar tu, maknanya Omar ni backing. Tapi backing garang dia tu biasa je. Kalau tak cari pasal, dia tak kata kita, tak pukul kita. Dengan ayat yang kedua, Omar ni rima. Lihat ni. Rima Omar. Lihat ni. Tak sama tak? Tak sama. Omar ni rima. Omar ni rima. Mana apa tu orang panggil? Tashbih baligh dia panggil. Omar ni rima. Bukan Omar tu ialah harimau, tapi Omar seperti harimau. Lalu digugurkan seperti. Dia tak kata seperti harimau. Kenapa? Tashbih baligh. Tashbih yang digugurkan ada tu tashbih. Ini nak katanya Omar ni garang sangat. Mana kalau berjalan tu tepuh bahu dengan dia, dia paling lalu. Nak ke apa? Nak ke ni? Dia tanya saya dulu. Itu mana backing? Itu mana Omar ni rima lah. Aja gugurkan ada tu tashbih. Tak seperti itu. Dia tak sebut.
Omar seperti harimau. Dia kata Omar ni rimau gitu je. Ini maknanya apa? Oh, Omar ni bekeng sungguh. Tepuk bahu dengan dia tu akak nombok lalu. Nak kan dia? Tapi tak gacah lalu, dia tanya dulu. Tapi kalau rimau Omar, tu beza tu. Sama tak dengan Omar ni rimau dengan rimau ni Omar? Sama tak? Tak sama. Rimau ni Omar, hak tu memberi pahal kata mana? Kalau tepuh dengan bahu, tepuh bahu dengan Omar tak akak dah, akak nombok dia tumbuk lalu situ. Jalan-jalan pak tepuh bahu, dia paling tak tumbuk menatan macam gitu. Bahkan sungguh-sungguh mana. Itu beza makna dia tu, nak ayat makna tu beza. Jadi kalau kata iman seperti nur, tak dalam makna. Tak dalam. Ataupun iman nur, tak dalam makna. Tapi kalau kata nur iman, dalam makna dia. Gitu. Makna cahaya sungguh-sungguh lah. Kalau orang tu dapat iman, cerah masa depan. Bukan wawasan 20 sajalah. Cerah pah ke akhirat, pah ke syurga tu. Sampai-sampai dapat nikmat yang sedap sekali dalam syurga, iaitu dapat makrifat, dapat musyahadah zat Allah Taala. Kira habis. Satu, dan menetapkan dia. Ini ataf pada kata menerang. Mana takdir kalam baliknya? Kalau kita ambil orang panggil apa ni? Kaedah ta'liqul hukmi bil mustaqi yu'linu bi'illiyati ma minhu listiqaqi. Maknanya puji-pujian itu hak Allah Ta'ala belaka. Kerana apa tu? Kerana Allah Ta'ala Tuhan yang menetapkan dia. Ataupun kita nak jadikan Allah Ta'ala Tuhan tu jadi orang panggil bayan bagi kata Allah. Allah tu siapa? Tuhan yang menetapkan dia hati kekasih. Ataupun Tuhan yang menetapkan dia nur iman. Boleh tak? Kembali rojak dekat ni lebih molek lagi. Tuhan yang menetapkan dia nur iman, dia iman yang diserupakan dengan nur padanya, pada hati-hati kekasih. Itu lebih sedap lagi. Puji-pujian bagi Allah Ta'ala tu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala Tuhan yang menetapkan dia nur iman, yakni iman yang diserupakan dengan nur padanya, pada hati-hati kekasih. Allah Ta'ala yang menjadikan nur iman, kemudian Allah lah yang menetapkan pula kataba fi qulubihimul imana. Allah pula yang menetapkan iman tadi dalam hati seorang. Kalau Allah Ta'ala tak menetap, Allah na'udzubillahi min zalik, dia ni mati tak ada iman, na'udzubillah, sia-sia habis. Iman sebutir ni kalau hilang, umpama mutiara kata Rehan, iman adalah ni mutiara. Sungguh mutiara sungguh. Tak ada iman, habis amal ibadat dia, tak sah belaka, kekal neraka. Kira. Maka sebab itulah kita kena doa sama. Ya muqallibal qulub, hei Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati ni, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Mu tetapkanlah aku ni di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Kenapa? Karena kita tak tahu mati kita ni baik ke buruk. Cuma tanda kata kita sangka baik dengan Allah, kita doa sama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma hsyuril Allah dalam banyaklah doa-doanya. Amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Tu doa sama kepada Allah Taala bagi menetapkan iman ni. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-a'malu bi khawatimiha. Bermula segala amal itu dikira yang paling akhir sekali. Ni yang takut ni. Akhir kita tu lagu mana? Saat-saat kita nak pisah roh dengan jasad tu. Saat sakaratul maut. Saat iza jaa as-sakratul mauti bil haq. Apabila datang mabuk, sakit, pedih, mati ni sebenar tu dia kata. Benar sungguh akan mari. Hingga Nabi pun doa, Allahumma inni ala munkaratil maut au sakaratil maut.
inna hadzal maut la sakarat, inna hadzal mauta la sakarat, sesungguhnya ini mati ni oi sakarat, sakit tunggu. Nabi kasih Allah tu peluh atas dahi, menahan sakit. Hak orang panggil nafsu dia tu nafsu kamilah, syamilah, sempurna habis dah tu. Dia nya tangga insanul kamil. Allah Ta'ala belah dada dia sendiri, cuci buang darah habuan syaitan. Kita ni tak ada lah malaikat nak mari belah dadanya. Nah, lagu mana? Apa hak kita tengok kat suka sama ke dunia? Tengok dunia, suka dunia, tengok hak ni, suka hak ni, tengok benda tu, cintakan benda tu, tengok benda dunia ni, kasihkan benda dunia ni. Hak tu semua tu jadi pedih sakit lah kau tu nak pisah nanti. Tiap-tiap yang kita tengok kemudian kita cita-cita nak, itulah yang akan jadi kesakitan saat kita nak pisah dengan dia. Nah, tengok ke bini kita, tengok ke mak pak kita, tengok ke anak-anak kita, tengok ke harta kita, kasih bukan kerana Allah, kasih kerana dia ni hak kita. Kita kata, oi saat kita nak pisah roh dengan jasad dekat, oh adalah nak sakit pedih lah, tak ada apa lah. Kenapa tu? Kerana kita ni tak rela nak berhijrah daripada alam dunia ke alam barzakh. Tak wah hidup lagi, nak hidup lama lagi, nak duduk selama-lamanya lagi. Tuhan kata tak dah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala tidak akan pelewatkan sedikit pun saat ajal kita ni. Kita ni akan temu ini saat mati kita ni, tak tahu bila. Saya akan mati, kita semua ni akan mati, siapa masa tak dipelewat dah. Tuhan kata wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala bermula Allah khabirun, amat-amat mengetahui dengan begitu sekali teliti, dengan secara terperinci lah ia Allah akan barang yang kita ta'malun, akan barang yang kita kerjakan di ketika mana kita hidup. Dia kata omong aku bagi hak bulan ni tak cukup lagi ke? Baru nak sedar ke bila roh sampai di halqum munafaq dah tepatmu syurga ke neraka. Idza balagatil hulqum hina idzin tanzurun, bila sampai roh di halqum baru nampak syurga ke neraka, baru nak sedar. Selama ni tidur, bagaimana kata Sayyidina Ali, annasu yanam idza mata intabaha, manusia tu dia tidur, apabila dia mati tu kakak barulah dia terjaga. Maka sebab tu kita kena terjaga sebelum kita mati. Kena mati sebelum mati, dia panggil mutu qabla an tamut. Mati olehmu sebelum mati. Mana seolah-olahnya kita ni akhirat, Allah, neraka, syurga, barang-barang rukun iman tu bukan hanya duk iktikad kejap lah hati saja. Nampak-nampak duk depan mata kita. Gitu. Duk nampak-nampak macam duk depan mata kita. Wak jaga apa, nampak syurga, nampak neraka, nampak dosa, nampak pahala. Ini orang panggil orang mukmin. Pas nampak lagu tu summastaqamu, mitok kekal. Dalam Quran kata innal ladzina qalu rabbunallah qalu ma'taqadulah, siapa-siapa yang kata serta i'tiqad Tuhan kami Allah, makna dia mukmin. Summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa? Tetap tak ganjak dah. Minta dengan Allah Ta'ala supaya sabit, menetapkan dia nur iman tadi pada hati kita ni. Jangan terbalik dah. Jangan saat-saat kita nak mati tu mari orang-orang yang kita kasih, tok guru kita ke syaitan berupa kan, syaitan berupa tok guru kita, dia kata sebenarnya aku ajarmu kitab Baqarah mula tak betul lah kau. Hak betulnya Tuhan tak ada, mu etikad Tuhan tak ada. Siap kat sini. Yang mari tok nenek kita ke atau siapa-siapa kita kasih, itu syaitan berupa tu. Dalam hadis Nabi cerita tu, saat tu kita tak nampak dah orang kiri kanan ni. Sebab tu kita orang hak dekat dengan dia mesti kita kena lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Kena aja la ilaha illallah. Kalau masih lagi panas tubuh dia, kaki sejuk, aja la ilaha illallah. Siapa-siapa sejuk dah ada, jangan lagi la ilaha illallah. Allah, kena ajar dia gitu. Mudah-mudahan ada orang panggil syafaatnya terdengar di telinga dia, Allah. Dia pun tutur dengan lidah dia, Allah, atau la ilaha illallah. Tak ada lah.
man akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi ayat, siapa yang akhir di kalam dia serta hatinya tidak ada Tuhan selain Allah, yakni Allah sahaja Tuhan, maka masuk syurga lah dia. Walaupun takdir kata Tuhan tak ampun dosa dia, kena masuk neraka pun akhirnya syurga juga. Tu dia tak nampak dah kita tu, kita tak ada yang buat lah, nampak dah wajib lah, yalah. Dia tak nampak, dia nampak apa? Nampak orang-orang hak dia kasih tu mari duduk ajar perkara yang boleh memurtadkan dia dalam daripada Islam. Mana iblis berupa. Tengok bagaimana, tengok cerita Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Syarah Sawi Jauharatut Tauhid cerita. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni ulama mufassirun usuliyun, usuliyin mufassirin, dia alim segala-gala. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, dia ada Turas Ar-Razi, tempat percetakan kitab Imam Ar-Razi. Banyak kitab dia, Ma'alimi Usuluddin, banyak kitab dia. Tafsir dia saja duduk di pondok ni besar-besar meja ni. Tafsir Kabir, Tafsir Kabir hak karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Hebat dan alim ta'alimnya dia mengarang ilmu tauhid ni satu sifat Allah 1000 dalil. Hebat tak? Acu kita boleh 1000 tak? Boleh 1000 tak dalil? Kita nak keluar satu dalil pun apa kata sodak nak mampu. Lihat ni, dia alim tak alim satu sifat 1000 dalil. Wujud dalil pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 1000. Kidam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 1000 dalil. Setara mana? Alim tak alim, dengung desing lah orang jawab. Ni kau dengung desing, denyuk. Itu makna alimnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan pada satu ketika dia tahu kata diri dia ni tetap tak menyampaikan, orang panggil apa ni, rasa zauq di batin hati. Maka dia buat keputusan cari Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekhut Tariqah. Orang sufi sungguh lah, bukan sufi-sufian zaman sekarang lah. Ni orang sufi sungguh. Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, pengarang kitab Futuhatul Makkiyah. Dia jumpa Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia minta izin dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi nak masuk bawah tarbiyah Imam Ibnu Arabi. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, aku nak jadi anak muridmu, mu tempalah aku biar aku sampai dapat Allah dalam hati aku, biar tak terpisah dah Allah walau satu nafas daripada nafas aku. Maka Imam Ibnu Arabi pun memulahazah ataupun bermunajat dengan Allah Ta'ala, duduk bertafakur. Tiba-tibanya dapat futuhat, dapat pembukaan daripada Allah melalui malaikat mulhim, ilham kita kata. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu tidak ada bahagian dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf mukasyafah batiniyah, bukan ilmu tasawuf fardu ain dah. Ilmu tasawuf maqamat, duk cerita tentang naiknya ruh manusia ni pada makam-makam tertentu. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi paksa, kami nak juga, tak kira lah, tak ada bahagian pun kami nak. Maka masuklah dia talqin tariqah, zikir, aurat tariqah, riyadhah, mujahadah, masuk dalam pondok zawiyah. Tak ada lama tu dia pun menepik meraung. Akhirnya dia jumpa dengan Sayyidi Syekh Ibn Arabi. Dia kata, benarlah ya Sayyidi, aku ni tidak ada bahagian dalam ilmu ni. Sungguh pun begitu, aku membenarkan ilmu tasawuf ini, tasawuf mukasyafah batiniyah ini ialah ilmu yang sebenar daripada Islam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, nak cerita dalam kitab Syarah Sawi Jauharatut Tauhid tu ada tu. Pergi cari kitab tu, tengok Imam Sawi Al-Maliki, Syekhul Azhar nakal cerita tersebut. Lalu balik, pisah Imam Fakhruddin Ar-Razi balik ke negara dia, tinggal Ibnu Arabi di tempat, di pondok dia, di zawiyah dia, di madrasah dia. Sampai satu masa Imam Muhyiddin Ibnu Arabi tengah semaya. Tiba-tiba dalam semaya itu anak murid Imam Ibnu Arabi tengok Ibnu Arabi ni menggerakkan jari kelingking kaki kiri dia. Aku tak boleh gerak tak? Jari kelingking kaki, bukan tangan. Tangan boleh gerak lah, aku boleh gerak dia ni. Kaki kiri boleh tak? Aku tengok boleh tak? Tak boleh gerak lah. Terakak habis, bukan kaki kiri saja, tak boleh gerak. Aku cuba terang, boleh tak?
Jari kelingking, kaki kiri bergerak. Bergerak berapa kali? 2 kali. Piak 2 kali. Terlihat oleh seorang anak murid tengah duduk sembahyang. Satu benda yang ajaib, satu benda yang pelik ni. Mana boleh cuba boleh tak? Itu orang panggil khariqul adat. Benda yang mencarikan adat yang berzahir pada diri orang yang tidak dakwa jadi rasul, jadi nabi, tapi orang itu yang duduk istiqamah atas ketaatan, menjaga syariat Allah, dipanggil karamah. Wali-waliullah. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ada karamat pada orang-orang yang takwa pada Allah dengan istiqamah. Macam kita ni tak istiqamah ni, kalau berlaku benda pelik-pelik itu bukan karamat. Lama wali ke aku ni, bukan karamat tu. Itu orang panggil ma'unah, bukan al-ma'unah tak. Selesai sembahyang, murid yang nampak tu dia pun tanya, ya Sayyidi Syekh, tengok duduk sembahyang tadi, aku tengok kaki kirimu, jari kelingking kaki kiri itu bergerak 2 kali. Apakah isyarat? Ini orang panggil satu daripada adab dalam kitab Anwarul Qudusiyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia sebut ada adab murid dengan guru. Bila nampak dia perhati tok guru dia, maka dia tanya kalau dia tak faham. Karena perbuatan guru itu tidak sia-sia. Semuanya ada isyarat belaka. Tidak ada walaupun tidak ada ibarat, tetapi ada dengan secara isyarat. Maka isyarat tu nak tahu apa. Kenapa tu bergerak jari kelingking kaki kiri, piak-piak. Lalu Imam Muhyiddin Ibn Arabi pun cerita. Dia kata, "Hai anakku, tidak mengingat ke dulu ada satu orang ulama besar namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, pernah hadir ke tempat kita, ke pondok kita, ke madrasah zawiyah kita ni. Kami ingat," kata ya Sayyidi Syekh. Imam Fakhruddin Ar-Razi telah pun dijemput oleh Allah Ta'ala intiqal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru meninggal ya ini. Tengah kita duduk semaya tadi, baru meninggal dunia. Jadi kenapa jari kelingking kaki kiri aku tu bergerak 2 kali tu? Kerananya ketika mana aku semaya tadi, bila sampai wajah as-sakratul mauti bil haq, lalu Allah Ta'ala buka hijab, nampak dengan mataku, Allah Ta'ala bukakan kasyah. Ini memanglah tengok Sayyidina Umar bin Al-Khattab duduk di Madinah tu, dia suruh Sariyah, dia suruh pergi ke Jabal, pergi ke bukit gunung. Lihat ni, padahal Sayyidina Umar duduk khutbah di Madinah, tentera Sayyidina Umar jauh berapa puluh batu, berapa ratus batu tu, dan orang sana pun dengar suara Sayyidina Umar. Itu karamah, karamah dia panggil. Maka Allah Ta'ala buka hijab sehingga aku nampak Imam Fakhruddin Ar-Razi ini dikelilingi oleh segala syaitan-syaitan. Bukan yang biasa-biasa, yang kelas-kelas general hak paku 4, paku 5 ni. Makin alim, makin kuat. Dia kata kalau gitu jadi jahil lah sebenarnya. Jadi jahil lagi mudah. Mari hak kelas-kelas prebek gitu je tik ku murtad lalu lah. Ni atas hak paku 5, paku 6 general ni kenapa? Ni hak nak lawan ni bukan main-main ni. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni. Allah, tuan-tuan pergi ke pondok Amba, pergi tengok di maktabah. Nak tak? Ustaz, mana kitab-kitab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi? Amba boleh tunjuk. Banyak. Mantik ada, tauhid saja banyak mana dah ni. Tafsir, banyaklah. Usul fiqh, banyak. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni memang alim sungguh-sungguh. Ilmu ma'qul wal manqul. Orang yang gerti ilmu Al-Quran hadis, manqul wal ma'qul, ilmu jenis otak kena guna fikir, kefikiran ni cergas. Memang otak bijak sungguh. Kira sifat 1000 dalil nak cari di mana? Kita ni sifat sadalil pun ngakak-ngakak. Sini. Maka ketika tu hok mari kumung syaitan-syaitan, nak mari goda, nak mari hasut Imam Fakhruddin Ar-Razi itu hebat-hebat. Sehingga hampir sejengkal lagi Imam Fakhruddin Ar-Razi nak cabut. Duk belawar. So sifat, 2 sifat, so dalil, 2 dalil, 3 dalil. Habis beribu dalil. Sehingga ada beberapa dalil lagi nak habis dah dalil. Duk berhujah dengan syaitan. Kan orang alim yang berhujah apa? Kalau hak jenis jahil macam kita kat Allah tak tahu nak berhujah berapa. Minta Allah Ta'ala selamat. Maka bila sejekal lagi ni, tiba-tibanya tergerak dalam hati aku nak tolong Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu Allah Ta'ala izinkan, isyaratkan jari kelingking kaki kiri aku tepi. Hak sekali pertama tepi hilik kanan, kali kedua tepi hilik kiri, macak habis
jauh, jatuh ke Bukit Kah tu. Nah, akhirnya malaikat maut mari, pak cabut nyawa Imam Fakhruddin Ar-Razi, mati wafat intiqal Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam iman dan Islam. Ini orang panggil apa? Menetapkan dia nur iman padanya pada hati kekasih. Ni kita nak duk semaya bed, duk puasa roha selama kan ni nak gapo weh? Nak mati iman Islam bukan nak tak ada jangan buat tak ada tujuan gitu, nak mati dalam iman dan Islam. Itu tujuannya. Kalau boleh mati iman Islam, Allah bahagia dah kita, ahlus saadah dah kita. Bimbang-bimbang takut mati tu duk kedukaan banyak. Nak tinggal kereta, nak tinggal bergotu takut, nak pergi hadap ke hari barzak takut, nak tinggal bimbang takut anak wak nak punuh janalah harta aku dengan jual kau tak ada apalah. Hak lagu ni lah hak mati muka runyuk tu. Nak hadap tengok nampak tepat dah dalam neraka. Minta dengan Tuhan supaya minta pelewak umur Tuhan kata cis. Cis, aku tak akan pelewak saat ni. Nak tinggal bimbang ni harta-harta gapo-gapo. Tu gak mati dalam kedukaan mari syaitan duk goda kata Tuhan tak ada, Isa tu Tuhan, atau innallaha hasasilu salasah, Allah tu ialah satu Tuhan daripada tiga Tuhan. Kita mari nekat cabut nyawa, mati kita murtad, naudzubillah min zalik. Ni kita bimbangnya. Sebab tu kata Imam Abdul Hasan Asy-Syazuli, dia kata apa? Man tasdiqu fi ilmina wilayatun sughra. Siapa yang membenarkan ilmu kami, ilmu tasawuf mukasyafah batiniyah ini, waliyun sughra, orang tersebut ialah wali Allah kecil. Apa wali Allah kecil? yakni orang yang Allah Ta'ala wali, Allah Ta'ala yang jadi wali dia, Allah Ta'ala yang jaga dia, wali yang pelihara dia supaya tetap iman dia, mati dia tetap tidak tercabut iman dan Islam daripada diri dia. Maka kerana itulah puji-pujian itu hak Allah. Kerana apa? Kerana Allah Tuhan yang menetapkan dia nur iman padanya pada hati kekasih. Tapi menetap tu lagu mana? Tak padang dengan minta saja. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Amin. Lepas tu hidup judi tadi. Doa saja minta dengan Tuhan iman. Tak jadi. Mesti dengan turus pengetahuan. Tu takluk pada kata menetap. Allah Ta'ala Tuhan yang menetapkan dia nur iman padanya pada hati kekasih itu menetap dengan turus. Boleh baca terus, boleh baca dua-dua. Turus pun boleh turus pun boleh, terus pengetahuan pun boleh. Tu apa ni? Dia panggil min idafatis sifah ilal mausuf. Apa? Dengan ilmu manfaat, maksud daripada turus pengetahuan, mana pengetahuan yang terus atau yang turus. Lagi tu min idafatis sifah ilal mausuf dia panggil. Turus pengetahuan yakni dengan pengetahuan yang turus. Apa turus? Sama ada turus tu orang panggil apa? Cerah. Dengan cerah pengetahuan, atau turus tu pacok dalam pengetahuan, turus dia panggil. Atau terus istiqamah. Terus duduk dalam pengetahuan semua. Ada 3 surah, 3 huraian pada ibarat ni. Kata guru, Allah Ta'ala menetapkan dia nur iman padanya pada hati kekasih. Menetap tu dengan turus pengetahuan. Dengan turus pengetahuan tu min idafati sifah ilal mausuf. Maknanya apa? Dengan pengetahuan yang turus atau yang terus. Apa makna dengan pengetahuan yang turus? Yakni dengan pengetahuan yang cerah. Mana orang tu kalau tak ada pengetahuan gelak. Tengok orang tak ada pengetahuan. Tak tahu. Batal kodok. Ketuk 14 kali dah batal kodok. Duk main batal kodok. Tak cerah. Orang yang ada pengetahuan cerah. Kerana al-ilmu nurun. Bermula ilmu itu ialah cahaya.
Atau turus dengan makna apa? Pengetahuan yang turus, makna pengetahuan yang kejam, dalam. Tak pakai kitab pun tak apa. Sifat 20 ni orang tanya pak memang boleh jawab mulut. Kenapa? Benda hak duk dalil dah. Ni mengaji pondok ni berat budak-budak ni. Orang tanya soalan hak fardu ain tu duk cari dalam kitab lagi. Berapa etikad duk mana? Ngaji ni bukan nak simpan buh dalam kitab. Kitab ni wasilah. Hak nak ngaji tu duk buh dalam ni. Bila buh dalam ni, pak orang tanya, pak boleh jawab. Apa? Ni, turus, kejap. Ada juga. Turus tu dua makna. Sama ada pengetahuan yang turus, yakni pengetahuan yang cerah, atau pengetahuan yang turus, yakni pengetahuan yang kejap, berkekalan, istiqamah. Hak tu yang kata, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tukhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman dengan Allah kemudian dia kejap, dia yakin, dia terus dengan ilmu pengetahuan yang turus, dengan ilmu pengetahuan yang yang kejap, berkekalan, saat nak mati tu turun malaikat. Kata apa? La takhaf wa la tahzan. Tengok. Ini orang wali kecil. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada ketakutan, tak ada kerusingan. Orang wali kecil sekalipun lah ni tak jadi wali lagi. Nanti saat nak mati, oleh kerana dia membenarkan ilmu tasawuf mukasyafah batiniyah, benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasdiqu fi ilmina wilayatun sughra, maka dia istiqamah atas keimanan dia dengan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat saat dia sakit nak mati sakaratul maut, bagi khabar gembira pada dia. La alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut benda hak mu nak ada, jangan bimbang benda hak mu nak tinggal. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan diberi berita gembira dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Taala, syurga hak Allah Taala janji. Suka dia mati dekat muka pun senyum dah tu ni. Tu lagu tu. Itu boleh tak? Pengetahuan yang turus, pengetahuan yang kejap, berkekalan. Atau pengetahuan yang terus. Boleh baca tiga, boleh surah tiga. Pengetahuan yang terus mana? Berterusan, istiqamah. Habis kita ni baca kitab lain pula, tapi mesti kena tauhid. Ini tutup guru kita, termasuk almarhum Sayyidi Guru, almarhum Pak Suhamid Gunung Kelantan. Dia istiqamah baca kitab sifat 20 ni, habis kitab faridah baca usul tahqiq, habis usul tahqiq baca sifat 20, habis sifat 20 baca faridah balik, habis kitab faridah baca usul tahqiq. Jadi wirid, dia panggil wirid. Siapa bila? Siapa-siapa dia mati. Berterusan duduk dalam ilmu pengetahuan, mengaji sampai mati dia panggil. Jangan ngaji ni setakat tu lah 4 tahun 3 tahun padalah. Jangan ngaji niat sampai mati. Itu makna pengetahuan yang terus sampai mati. Jadi Allah Ta'ala menetapkan iman kita di dalam hati kita. Menetap tu dengan yakni sababiyah, dengan sebab pengetahuan yang turus, pengetahuan yang terus. Pengetahuan yang turus dua huraian. Mana pengetahuan yang turus? Pengetahuan yang cerah. Yang ni apa orang panggil? Tashbihkan orang panggil apa? Pengetahuan tu dengan cerah. Orang tu tak ada pengetahuan, tak cerah. Orang ada pengetahuan, cerah. Karena ala ilmu nurun. Ataupun pengetahuan yang turus, mana pengetahuan yang kejap, tak gonjel dah. Atau pengetahuan yang terus, mana berkekalan sampai mati belajar dalam ilmu tauhid. Jadi wirid dia panggil. Khatam ngaji, khatam baca, khatam baca balik, khatam baca balik. Sampai bila? Sampai mati berdarah daging dia panggil. Berdarah daging. Kenapa? Duk bahas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patu mulut dia pun banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sampai bila? Sampai dekat nak mati pun muka lidah duk sebut sama. Mudah yang nak betul-betul. Sikit punya orang ajar pun la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah.
pak lekat cabut nyawa, oh dakhalal jannah. Tu maknanya. Ni tujuan. Nah, itu tujuan kita belajar. Jangan niat nak belajar ni hari kita ustaz ni ngatuk pula hari ni ngajar ni. Pejam mata semua, memang ngatuk letih hari ni. Balik kampung, balik kerja. Habis itu, dan mengertikan pelajaran ataf pada kata turus pengetahuan. Ini kita sambung balik insya-Allah. Dan mengertikan pelajaran. Dia ataf pada kata turus pengetahuan. Makna pasang sepepak baru, puji-pujian bagi Allah tu, kerana apa? Ataupun Allah tu siapa ya? Allah itu ialah Tuhan yang menetapkan dia nur iman padanya pada hati kekasih dengan mengertikan pelajaran. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misra wa fi Yaman wa fi Myanmar wa fi Fattani wa fi Indonesia wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.